Sehari sebelum majlis persandingan adalah hari yang paling sibuk untuk penduduk wanita taman ini. Ia kerana pada hari inilah semua persiapan harus mereka selesaikan. Antaranya adalah menyiapkan bungkusan hadiah untuk tetamu. Tugasan pertama mereka adalah membungkus kuih seperti kuih bangkit, putu kacang, wajik atau bahulu ke dalam plastik kecil. Bungkusan kuih ini kemudiannya akan dimasukkan ke dalam uncang kertas akhbar lama yang telah disiapkan beberapa hari lalu. Selepas itu, mereka perlu merebus hampir 1,000 biji telur. Telur yang telah siap direbus itu kemudiannya akan disejukkan terlebih dahulu sebelum diletakkan pada bunga telur. Sementara lebihannya pula akan dibungkus menggunakan kertas tisu merah jambu untuk dijadikan buah tangan kepada para tetamu. Telur bersama uncang yang berisi kuih ini akan dihadiahkan kepada tetamu sewaktu majlis persandingan nanti. Pemberian telur sebagai buah tangan ini dianggap nostalgia kerana ia tidak dilakukan lagi pada kenduri masa kini. Sementara itu, di bawah kemah lain, tugas membasuh pinggan mangkuk corak lama yang akan digunakan semasa kenduri keesokan harinya giat dijalankan serancak perbualan jiran setaman. Jika sebelum ini majlis kenduri moden banyak menggunakan pinggan pakai buang, kali ini penduduk sepakat mahu menggunakan pinggan kaca lama yang terdapat dalam simpanan mereka. Tidak ketinggalan, dulang ayan bercorak digunakan untuk mengangkat hidangan. Bagi membersihkan kotoran yang melekat kerana lama tidak digunakan, mereka merendamkannya ke dalam air bercampur cuka makanan beberapa hari sebelum mencucinya. Pinggan yang telah siap dibasuh ini kemudian dibiarkan kering. Sambutan penduduk alhamdulillah setakat semua bagi komen yang baiklah. Jadi dengan sumbangan yang tak kemampuan bagi kerjasama, tenaga dan sebagainya, semua terlibat. Jadi alhamdulillah bukan setakat kaum Melayu saja, Cina, India semua terlibat semua. Jadi semua sumbangan pun memang semua penduduk, tak kira bangsa lah. Menjelang petang, bunga telur yang telah siap dibawa ke pelamin di mana kerja memasang bunga pahar sedang dilakukan. Seperti zaman dulu-dulu, batang pisang digunakan sebagai asas untuk binaan bunga pahar. Batang pisang yang diletakkan pada pasu besar kemudiannya dibalut menggunakan kertas minyak berwarna coklat. Bunga telur kemudiannya dicucuk pada batang pisang bagi membentuk pahar yang diinginkan. Dahulu, bunga pahar adalah pelengkap kepada hiasan pelamin sebelum ia kini diganti dengan hiasan bunga hidup atau sintetik. Bagi pengantin ni dia memang teruja jugalah kan, nak merasai zaman-zaman bersanding zaman dulu kan. Lagipun dia pun tengok gambar-gambar saya masa dulu pun dia pun rasa macam berminat nak buat macam tu lah kan. Saya rasa seolah saya kembali ke zaman muda dulu kan. Memang seronok lah zaman budak-budak dulu. Lah ni kita dah dewasa kan, anak-anak pun bagi mereka merasai macam mana kita rasa dulu kan, keseronokan dia, kepekatan orang ramai kan. Sementara itu, di bawah kemah utama pula, kumpulan kompang sibuk menjalani latihan bagi memantapkan persembahan mereka untuk keesokan harinya. Mereka terdiri daripada remaja taman berkenaan. Walaupun pernah memasuki pelbagai pertandingan, tetapi kenduri ini adalah kali pertama mereka mengadakan persembahan untuk majlis perkahwinan. Oleh itu, bagi mendapat keserasian tempo, latihan disambung semula pada sebelah malam. Ada sumbang sikit. 1, 2. Lepas tu yang lain ni habis untuk. Bagi menjimatkan masa, kerja-kerja memotong semua bahan mentah dan melapah daging yang akan digunakan dalam masakan dibuat pada waktu yang sama. Ia dilakukan secara beramai-ramai dan berlanjutan sehingga ke tengah malam.
Selain keriuhan suara orang bergotong royong, bau harum dari tumisan rempah ratus turut mengisi ruang udara sekitar taman. Walaupun keletihan, penduduk berasa gembira kerana dapat merasai semula kemeriahan yang telah lama terhenti. ...26 Mac 2022, hari yang dinanti-nantikan. Seawal jam 7 pagi lagi, penduduk Taman Ru dan Pinang mula berkumpul di tapak di mana majlis persandingan bakal berlangsung. Tugasan utama mereka pada hari ini adalah menyediakan juadah makan tengah hari untuk jamuan tetamu yang bakal tiba. Jika kenduri sebelum ini, mereka memasak menggunakan dapur gas, namun untuk hari ini, mereka kembali menggunakan kawah dapur kayu sama seperti yang diamalkan orang tua-tua dahulu. Suasana ini sedikit sebanyak menggamit semula memori zaman kanak-kanak. Kali tarikh saya rasa seseorang macam ni waktu di kampung saya sendiri, waktu umur saya 12 tahun, tahun 1982. Selepas 41 tahun, baru saya rasa balik suasana macam ni. Kan? Semasa saya nak buat kenduri anak lelaki saya sendiri, tahun 2022. Pada hari ini lah. 26 bulan 3, 2022. Rasa terharu dan gembira lah. Sementara menanti nasi pengantin dan lauk pauk masak, penduduk menjamu sarapan pagi. Menunya juga istimewa, nasi nyorok. Dahulu, nasi nyorok atau nasi sarapan adalah hidangan wajib untuk makan pagi ketika majlis kenduri. Nasi ini biasanya dihidangkan dengan gulai, ikan masin, sambal belacan dan ulam-ulaman. Ada juga yang lebih gemarkan nasi kerak, iaitu kerak nasi dicampur bersama lauk dan dimakan secara beramai-ramai di dalam dulang. Menjelang tengah hari, kelibat tetamu mula kelihatan di perkarangan majlis. Bagi menyemarakkan aura nostalgia, kebanyakan tetamu wanita mengenakan busana tradisional dengan kelubung batik. Masing-masing membawa mangkuk tingkat atau sia yang berisi pelbagai jenis kuih-muih untuk diserahkan kepada tuan rumah. Satu sudut khas disediakan untuk menyambut sia berkenaan. Bagi kebanyakan penduduk, tradisi wanita membawa sia seperti ini sudah lama tidak dilihat mereka. Malah lebih menyedihkan lagi, budaya pertukaran juadah yang dibuat menerusi tradisi membawa sia ini juga dilihat sudah luput di telan zaman. Usai mengeluarkan kuih yang disumbangkan tetamu, sebagai balasan, petugas kenduri akan mengisi semula mangkuk tingkat itu dengan nasi dan lauk untuk dibawa pulang tetamu terbabit. Sementara kuih yang disumbangkan tetamu akan dihidangkan semula kepada semua yang hadir. Lauk ni kalau kawasan utara ni kita ada 4-5 jenis lah. Tapi kalau yang semestinya kita ada orang panggil sini rendang besar. Rendang besar tu mana satu daging macam masak hitam, masak betul lah. Lepas tu kita ada gulai kacang ataupun rendang kecil kat sini dia ada. Lepas tu kita ada kabu togel, lepas tu kita ada buah nenah. Itu yang kita ada macam dulu-dulu. Sambil menjamu selera, mereka mengimbau kisah-kisah lama. Bagi ibu bapa yang membawa anak-anak, ini adalah masa untuk mereka menceritakan pengalaman menghadiri kenduri sewaktu kecil dahulu. Memang tak jumpa orang macam ni kalau tak buat. Orang kami pun tak nak merasa macam ni, saya pun umur saya pun tak nak merasa macam ni. Dengan balai dah, dengan nasi apa wedang macam ni, dengan telur mungkin macam ni, memang tak jumpa. Kan? Kalau ni memang tak ada duk kelut dah. Kalau macam ni memang jarang lah jumpa. Ya, jumpa. Kenang balik lah dulu-dulu ni. Nostalgia kenduri dulu-dulu ini banyak menyingkap semula kenangan lama, terutama dalam kalangan penduduk Taman Ru yang telah berusia.
Namun yang lebih penting, ia berjaya menyemarakkan semula semangat setia kawan dan kerjasama dalam kalangan mereka yang terputus hubungan hampir 3 tahun ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Apa yang pasti, kenangan di hari bahagia ini bukan sahaja menjadi memori indah buat Raja Sehari, malah ia turut kekal dalam ingatan setiap penduduknya.